Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Alung sayangi ketua kita yang muda sentiasa, Datuk Zahidah Zariq Khan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Wakil-wakil Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, yang saya hormati kekanda saya yang berhormat Datuk Suraya Yaakob, yang Alung hormati juga Pendekar UMNO Datuk Seri Haji Tajuddin Abdul Rahman, yang Alung hormati juga Ketua Bahagian Leha, yang berhormat Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin, Biro Politik serta Esko Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Seterusnya, ketua-ketua puteri bahagian yang masih ada di dalam Dewan ataupun sudah tiada. Terima kasih seluruh perwakilan seluruh negara yang masih setia di depan laptop ataupun skrin. Alhamdulillah, marilah kita merafatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, reda dan barakah inayahnya kita semua sebagai satu keluarga besar Puteri UMNO Malaysia sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk berkumpul dalam perhimpunan pada hari ini. Satu perhimpunan yang sangat besar erti dan amat mendalam maknanya, bukan saja kepada kita yang memikul tanggungjawab selaku para pejuang puteri UMNO Malaysia, bahkan inilah satu wadah pertemuan dan perbincangan yang terpenting bagi parti keramat yang kita sayangi. Biarpun tahun ini kaedah perhimpunan yang berbeza di mana kita terpaksa bertemu dan bertentang mata secara maya susulan penularan COVID-19 yang masih berlarutan, dan biarpun kita semua terpaksa berbincang dari jauh tidak seperti tahun-tahun yang sudah, namun hakikatnya perhimpunan agung ini, khususnya perhimpunan Sayap Puteri, tetap menjadi satu peluang yang mesti kita manfaatkan sebaiknya. Untuk kita bersama-sama memikirkan tentang situasi terkini parti, untuk kita mengukuhkan kekuatan parti, untuk kita memperbaiki kekurangan, untuk kita mengeratkan kesatuan, dan yang lebih penting, untuk kita sama-sama berbincang tentang hala tuju dan strategi demi kelangsungan Sayap Puteri dalam parti UMNO. Lebih-lebih lagi, pertemuan ini pada hari ini besar kemungkinan hampir pasti menjadi yang terakhir sebelum kita melangkah ke medan pertempuran yang paling penting mencabar, iaitu pilihan raya umum ke-15. Sebab itulah saya amat yakin bahawa pertemuan kita kali ini sebenarnya perlu dijadikan pentas persiapan paling rapi, paling jitu, paling meyakinkan dan paling ampuh bagi menghadapi PRU ke-15. Seperti yang diucapkan oleh Timbalan Presiden pagi tadi, UMNO memeta-meta jalan perpaduan pelbagai pihak dan kaum serta memeta-meta perbaikan politik yang baru dan strategik. Kita mesti sedar dan insaf bahawa kita telah melalui satu detik hitam yang amat menyakitkan hampir 3 tahun lalu, di mana kita telah kalah PRU ke-14. Kekalahan yang bukan saja menyebabkan kita tergelincir dari tapuk pemerintahan kerajaan, malah lebih pedih apabila melihat negara dan rakyat menjadi mangsa ketidakmampuan Pakatan Harapan mengurus tadbir selama 22 bulan. Ini bermakna kita sebenarnya tiada pilihan. Satu-satunya perkara yang mesti menjadi matlamat tunggal kita dalam PRU 15 kelak ialah kemenangan. Kita mahu rakyat dari segenap lapisan masyarakat termasuk anak-anak muda yang layak mengundi kembali menganggap parti kita sebagai dahan tempat mereka berpaut, sebagai pelindung untuk mereka membina kehidupan, sebagai penjaga yang dapat membela kebajikan, mempertahankan hak memacu pertubuhan negara, mengekalkan perpaduan serta keamanan tanah air. Pendek kata, Barisan Nasional khususnya UMNO mesti kembali bersarang dalam hati dan sanubari seluruh rakyat Malaysia. Kepada menteri-menteri UMNO dalam kerajaan PN, teruskan menjadi yang terbaik untuk rakyat kerana andalah yang terbaik. Dalam masa yang sama,
Tengoklah kami di bawah, kadang-kadang kami kurang kasih sayang, menyebabkan kami beremosi. Namun kita di Sayap Puteri juga percaya bahawa di sebalik keinginan, matlamat dan cita-cita untuk menang, seperkara yang mesti ahli keluarga besar UMNO persetujui bersama ialah disusuli tindakan, tingkah laku dan perbuatan yang mencerminkan bahawa kitalah yang paling layak mendapat kepercayaan rakyat. Tindakan dan tingkah laku perbuatan yang saya sebutkan tidak lain dan tidak bukan tentang cara kita dalam parti. Selat teduh lautan tenang, anak gelama bermain buih. Bila bergaduh tandanya sayang, makin bertaut rasanya kasih. Ayahanda sekalian, anak anda pening melihat gelagak ayahanda semua. Anak anda mohon ayahanda menjadi pemimpin yang kami sayangi. Carilah jalan untuk bersama, kerana parti kita memerlukan kekuatan semua, betul? Kita mesti ingat bahawa setiap tidak tanduk kita dinilai oleh rakyat di luar sana, khususnya para pengundi, termasuk pengundi-pengundi muda. Malah sebahagian besar pengundi ini tentunya orang-orang yang Melayu yang sentiasa menjadi penentu jatuh bangun kita dalam setiap pilihan raya umum. Selain strategi yang betul untuk memenangi hati pengundi, seperkara terpenting yang mesti kita jadikan kekuatan ialah kestabilan parti kita. Kestabilan yang bertunjangkan kesatuan sesama kita, sederap senada dalam setiap tindakan, semangat kekeluargaan yang ikhlas dan jujur, dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada parti. Hanya apabila parti kita stabil setelah perancangan dan keputusan yang dibuat parti dapat dilaksanakan dengan teratur dan mencapai matlamatnya. Dan paling penting, kestabilanlah yang akan dapat memastikan keyakinan rakyat kepada perjuangan UMNO demi bangsa, agama dan negara. Walau bagaimanapun, PRU 15 masih belum berlaku dan kita mempunyai masa untuk melakukan persiapan. Justru buatlah pertimbangan terbaik untuk meletakkan parti UMNO sebagai parti induk dalam negara dan berbincanglah baik-baik dengan pihak yang ikhlas mahu berkongsi matlamat yang sama dengan UMNO, asalkan pihak tersebut bukan musuh nyata kita, sejajar dengan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, no Anwar, no DAP dan tiada kerjasama dengan PBN dalam PRU ke-15. Kita berharap pucuk pimpinan mengambil pendekatan berhati-hati dan buat kajian sedalam-dalamnya. Apa implikasi yang boleh berlaku sekiranya wujud pentembungan lebih daripada 2 penjuru di kebanyakan kawasan semasa PRU 15 kelak. Kita mesti fahami sebaiknya sentimen semasa mengundi terhadap UMNO, kecenderungan pengundi terhadap parti-parti politik, maklum balas pengundi terhadap usaha-usaha terkini yang digerakkan oleh parti kita, khususnya dalam membantu mereka mendepani cabaran COVID-19. Penting untuk kita berjuang bermati-matian kerana sesungguhnya tiada jalan mudah untuk kita menang dalam pilihan raya, apatah lagi pilihan raya umum. Buktinya, kita pernah tewas sekali dan telah melihat sendiri kesan dan akibat kepada parti, rakyat dan negara. Dan hari ini tiada siapa pun boleh memberi jaminan bahawa episod duka tersebut tidak akan berulang dalam lipatan sejarah UMNO. Sekiranya kita tidak betul-betul bersedia untuk berdepan pilihan raya umum kali ini, kekalahan mungkin saja boleh kembali menimpa kita. Itulah perkara terburuk yang mesti kita elakkan. Yang bulat tidak datang bergolek, yang pipih tidak datang melayang. Sebab itulah kita mesti berhati-hati agar tidak terperangkap dengan mainan kotor mereka. Mereka telah menjadi tugas kita termasuk di Sayap Puteri untuk terus membuka mata rakyat bagi melihat betapa dangkalnya Pakar Harta Harapan dan pada masa yang sama mengukuhkan keyakinan rakyat terhadap kredibiliti serta kemampuan parti kita. Pendek kata,
Jangan sesekali kita memandang enteng pada mereka. Kerana sikap memandang rendah inilah akan menimbulkan rasa overconfident daripada pihak kita. Ia amat berbahaya kerana boleh menyebabkan kita melaksanakan gerak kerja sambil lewa sekaligus meragut kemenangan kita. Para perwakilan puteri yang saya hormati, kasihi serta sayangi. Banyak cadangan rakan-rakan dari negeri yang memberikan cadangan serta nilai tambah dalam usul pendidikan, ekonomi serta sosial. Dan saya menyokong wakil daripada negeri pengurusi tetap menghantar cadangan kepada pihak kerajaan agar syarikat insurans menyediakan polisi atau skim perlindungan kepada pesakit mental. Pengangguran yang tinggi di kalangan orang muda perlu dipandang serius. Cadangan projek usahawan juga antara cadangan yang baik. Daripada negeri mana tadi? Peningkatan ibu tunggal muda juga terus meningkat. Cadangan menyediakan one stop center untuk produk IKS juga antara satu cadangan yang bernas. Dan terima kasih kepada wakil negeri Perak melambung saya sampai melayang-layang sedikit. Tapi apapun permintaan daripada negeri Sabah, mintalah Yang Berhormat Timbalan Menteri Datuk Zahidi tengokkanlah supaya dapat membantu rakyat Sabah. Apapun yang kita buat mestilah bersama-sama. Pepatah juga ada menyebut berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kalau nak lari laju, larilah seorang. Kalau nak lari jauh, kerjalah sebagai satu pasukan. Saya ada beberapa pesanan sebagai peringatan kepada diri sendiri dan seluruh keluarga besar UMNO, khususnya puteri di seluruh negara. Pertama, pastikan kesiapsiagaan kita semua berada tahap yang paling tinggi bermula daripada sekarang. Sebaik saja parlimen dibubarkan, fizikal dan mental kita mesti telah bersedia untuk bergerak ke seluruh pelosok tanah air bagi membantu memenangkan calon kita. Kedua, perkukuhkan solidariti dan kesatuan sesama kita di setiap peringkat. Hanya dengan semangat kebersamaan, kefahaman dan perpaduan sesama kita, gerak kerja yang dirancang oleh pucuk pimpinan dapat kita laksanakan pada tahap yang maksimum. Ketiga, mulai dari hari ini dekatilah seramai mungkin anak muda di kawasan masing-masing. Masa semakin suntuk sebelum PRU ke-15 diadakan. Sudah menjadi tanggungjawab puteri untuk meyakinkan anak muda agar memilih parti kita semasa hari mengundi kelak. Paling utama, marilah kita seluruh jentera puteri menguatkan azam untuk menjadi pejuang yang besar sumbangannya kepada parti, rakyat dan negara. Marilah kita kukuhkan tekad untuk terus bersatu, bersetia dan berkhidmat dengan seikhlas dan sejujurnya. Dan marilah kita mengotakan janji untuk memastikan UMNO dulu, kini dan selamanya. Dengan ini saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Naib Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Saya yakin semua masih kekal bersemangat, dan untuk kita terus naikkan semangat kita untuk mendengar ucapan pergulungan oleh Yang Berbahagia Datuk Zahidah Zarikhan, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, dengan segala hormatnya dipersilakan Kak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Saudari Nur Ain binti Abdul Rahman, Pengurusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Salbiah binti Syahari, Timbalan Pengurusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Wakil Majlis Kerja Tertinggi yang berhormat Datuk Seri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman, Panglima yang tegas, pelopor muafakat nasional dan penggerak rakyat menentang ISIS. Himpunan ini yang menyebabkan PH mengelabah dan U-turn kembali. Terima kasih Datuk Taj, perjuangkan tentang
untuk tempatkan calon muda tadi. Saya yakin pengarah pilihan raya akan kotakan janjinya. Kita puteri akan tuntut nanti. Yang berhormat Datuk Suraya binti Yaakob, panggilan manja Kak Su, yang juga adalah mantan bendahari, seorang puteri yang hebat dari kilang puteri yang hebat. Kenapa saya kata hebat? Sewaktu semua orang kalah, Kak Su menang. Tinggal 2 orang je di negeri Kedah. Sewaktu tsunami semua kalah, Kak Su adalah antara yang menang. Yang berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, antara pemimpin pemuda paling lama dan kekal menjadi ahli parlimen 3 penggal. Banyak pengalaman yang boleh kita minta pendapat darinya. Yang berbahagia Saudari Nurul Amal, Naib Ketua Puteri. Yang berbahagia Saudari Asuma Bibi, Penolong Setiausaha Pergerakan Puteri. Yang berbahagia Hajah Siti Wawa, Penolong Bendahari. Yang berbahagia Saudari Muzana, Ketua Penerangan. Yang berbahagia Barisan Exco dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri. Tidak dilupakan sahabat-sahabat perwakilan puteri yang berada di dalam dewan ini dan yang berada menonton secara maya di negeri dan bahagian-bahagian seluruh negara. Terima kasih kerana masih kekal dari pagi hingga sekarang ini. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perhimpunan Pergerakan Puteri UMNO bagi tahun 2020. Kak Ida nak ucapkan kepada para pembahas yang lantang, syabas dan berani kerana menyuarakan pendirian politik puteri. Kita yakin inilah suara akar umbi. Puteri tetap yakin dan terus berpegang pada prinsip perjuangan UMNO. Biar apa pun rintangan yang dihadapi, kita rempuh jua. Ambil semangat ini untuk perhimpunan kita esok. Yang paling penting istiqamah. UMNO mesti bersatu. Puteri mesti tahu merayu, mesti tahu mendesak dan jaga semangat abang dan pakcik-pakcik yang hilang semangat semua tu. Alhamdulillah, semua pembahas telah berbahas dengan baik sekali dan sangat meyakinkan. Bergema, bergegar dewan ni dengan ungkapan UMNO bangkit. UMNO perlu relevan. UMNO terus memimpin, bukan dipimpin. No DAP, no PKR, no PPBM. Kita puteri tidak akan lari meninggalkan medan perjuangan ini. Kita bukan seperti enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Adik-adik puteri yang Kak Ida sayang sangat. Aduh. Kak Ida telah meneliti semua isu-isu yang diutarakan oleh pembahas yang merangkumi politik, ekonomi, pendidikan dan sosial. InsyaAllah, isu-isu ini yang berkaitan dengan parti khususnya kita akan sampaikan kepada pimpinan. Antaranya, no deal untuk DAP, PKR, no PBBM. Enough is enough. Full stop. Kembalikan peranan parlimen. Sampai bila demokrasi hendak digantung? Cukup-cukuplah nodai demokrasi kerana kepentingan politik. Yang ketiga, mengenengahkan lebih ramai pemimpin muda yang berbakat sebagai calon pada pilihan raya ke-15 dan 30% ahli parlimen dari kalangan wanita. Dengar tu Tok Taj. Tok Taj, dengar tu Mengkaji dan merangka strategi agresif bagi mendekati dan memenangi pengundi muda. Bersatu hati, menghormati dan
bersolidariti mempertahankan institusi parti di semua, sama ada cawangan, bahagian negeri dan yang tertinggi institusi presiden kita. Dan akhir sekali, hentikan dulu pemilihan parti. Fokus kita kepada pilihan raya ke-15. Tiada guna menang pilihan raya jika tidak berkuasa. Simpan dulu ya, cair-cair yang ada tu tolong. Manakala yang kelima adalah isu-isu ekonomi, pendidikan dan sosial. Ini juga kita akan sampaikan kepada kerajaan. Masalahnya, suara kita belum tentu lagi didengar. Jadi, solusinya ialah kita perlu pastikan pada pilihan raya ke-15, BN mesti menjadi kerajaan kembali. Boleh semua? Terima kasih. Adik-adik puteri, sayang sangat. Puteri hari ini, wanita hari esok, kita tidak akan toleh ke belakang. Masa lampau kita jadikan sebagai pedoman. Masa depan kita bina bersama almarhum Tunku Abdul Rahman yang pernah berkata, lihatlah masa lampau dengan kesyukuran, lihatlah masa depan dengan keyakinan. Pulang nanti, kita mulakan tugasan kita untuk bina masa depan. Selami masalah masyarakat setempat. Bantu mereka seperti yang bak kata yang amat berhormat Menteri Besar Pahang. Biar tiada janji, lihat bukti. Adik-adik puteri, dah penat ke? Ini semangat pejuang. Adik-adik puteri, Kak Ida minta semua menjadi mata telinga melihat sentimen rakyat. Boleh cari 7 perkara terpenting. 7 perkara terpenting kenapa orang suka UMNO. Dan 7 perkara terpenting kenapa orang tak suka UMNO. Organize survey ini hingga peringkat cawangan. Dan setiap kali kita santuni rakyat, kita cuba cungkil perkara ini. Boleh semua. Kita jadikan ayah kita, abang kita, mak kita, adik kita untuk jadi ejen kita mencongkil 7 yes dan 7 no terhadap UMNO. Boleh semua? Alright, itu semangatnya. 7 sebab sokong UMNO dan 7 sebab tak sokong UMNO. Yakinlah, dengan mata hati kita berada di landasan perjuangan sebenar. Usahlah dipertikaikan dan usahlah diragui. Berilah kepercayaan sepenuh hati, hilangkan resah dan gelisah. Janji yang dilafazkan tidak dimungkiri. Anak muda masuk perang, keringat dan darah jadi taruhan. Buka mata puteri sudah matang, petah berbahasa digeruni lawan. Pergi ke Bota Pemuda bercapal, mencari kawan dari seberang. Puteri UMNO berjiwa kental, berani berjuang berputih tulang. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk Zahidah, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia atas ucapan penggulungan yang menjadi azimat semangat untuk seluruh perwakilan bawa pulang kebahagiaan masing-masing. Ingat, kita tidak perlu berbadan besar untuk berjiwa besar. Kita tak perlu gagah perkasa untuk punyai keberanian. Kita tak perlu lagi pedang kat tangan untuk tegakkan kebenaran. Akhir kata, saya dan sahabat saya saudari Salbiah menyusun 10 jari memohon ampun maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap, tersalah sepanjang persidangan pada hari ini. Oleh itu, dengan kuasa yang saya ada sebagai pengerusi tetap, saya tangguhkan persidangan ini pada jam 6.56 petang
sehingga pada tarikh dan masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perwakilan, kita ada terima mesej ni. Mohon duduk sekejap. Ada macam, kejap tak ada apa lah. Sabar je, kita tengah baca. Kejap. Boleh? Dah boleh mulalah. Hari ni ada 2 orang exco kita menyambut hari lahir pada hari ini. Saudari Nia dan juga Dila. Mohon kita raikan, kita nyanyi sama-sama Lagi sekali. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Nia dan Dila. Allah selamatkan kamu. Apa? Lagi? Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mohon perwakilan ke hadapan, ke bawah sesi bawah pentas untuk bergambar beramai-ramai Dipersilakan. SOP jaga. Okey, lupa. Kita pakai mask, sanitizer, jaga jarak. Tapi kita perlu ke hadapan pentas untuk bergambar. Okey sayang, sorry. You all kekal di lokasi masing-masing, di seat masing-masing. Kita akan shoot gambar daripada sini. Maafkan saya.